Assalamualaikum. Kali ni saya kongsi lagi teknik kepada mereka yang trader-trader baru lagi tu. Tak apa, kita share sama-sama belajar, tak apa. Kali ni saya share teknik tanpa menggunakan indikator. Tapi saya guna teknik SNR lah. Contoh First saya akan open market AUD CHF. Sebelum kita nak open posisi, kita tengok dekat time frame 4 jam. Kita tengok pergerakan market dia, sama ada menurun ataupun naik. Okey, dari sini kita boleh lihat trend dia kuat menurun. So, kita nak cari, kalau trend dia menurun, kita akan cari paras harga support. Tapi janganlah cari paras harga support yang harga semasa tengah berjalan. Macam ni, dia nak buat support tapi time frame dia punya masa tengah berjalan lagi, harga semasa dia masih berjalan lagi. Kita tak nak begini, kita nak cari harga support dia terjadinya support ketika paras harga dia dah pergi ke candle lain. Macam ni kita boleh lah ambil sebagai contoh ni. Ni kita ambil ni support yang berhampiran, sebab ni kita tak boleh ambil sebagai support sebab harga semasa dia tengah berjalan. So kita ambil je support yang berhampiran dengan ni. Kita ambil yang ni lah. Contoh first kali kita akan marking dekat harga support yang berhampiran. Okey. Seperti yang saya katakan, jika garisan support ataupun resistance terbentuknya candle secara menembus, melainkan kalau dia sentuh menggunakan shadow, itu tak ada confirmation. Tapi kalau dia dah terbentuknya candlestick, ni dinamakan breakout. Trend akan melanjutkan penurunan. Macam ni, garisan support ni, korang perhatikan betul-betul Garisan support ni, dia dah ditembus oleh candle merah ni. Korang nampak tak? Ni kan support. Ni yang candle merah ni. Ni candle merah ni. Dia dah terbentuk dekat garisan support ni, yang garisan horizontal ni. Okey, kita tengok dekat time frame 1 jam pula. Time frame 4 jam dia kuat menurun kan. Kita tengok kat time frame 1 jam pula. Cari support. Jauh, tak yalah. Dia jauh, tak apa. Kalau korang tengok kat sini pun sama juga, dia dah ditembus. Lepas tu dia buat support sini, dia naik balik. Tapi sini korang boleh analisa lagi sekali. Kalau garisan resistance dekat time frame 1 jam ni dia sentuh menggunakan shadow saja, dia akan menurun. Tapi sini korang confuse, sebab sini korang akan fikir trend akan menaik ataupun menurun. Sebab bila korang tengok kat time frame 4 jam, dia menurun kan, gayanya nak menurun. Tapi sini dia nak buat support, tapi harga semasa dia masih berjalan lagi, masih bergerak lagi. Bila tengok kat time frame 1 jam pula, dia dah menaik. Sebab dia dah terbentuknya support dekat bawah, so dia menaik. Okey, jadi dekat sini pula ada resistance. Kalau resistance tu ditembus atau terbentuknya candle, dia akan menaik. Tapi kita cari resistance sebelum ataupun support yang sebelum. Sini ada support lagi. Sini ada support. Sini kita boleh analisa juga. Dari time frame 1 jam ni kita boleh analisa untuk confirmation bahawa trend tu benar-benar menurun ke ataupun tidak. Sini ada garisan support. Saya marking garisan support ni. Ni. Aduh, kejap saya marking. Okey, saya dah marking dah. Okey, kalau korang tengok kat candle merah ni kan, dia dah tembuskan garisan support ni. Macam saya kata, kalau dia dah tembus, dia akan menurun.
kalau dia terbentuknya candle dekat garisan support ataupun resistance. Ni dia menaik. Sini korang akan fikir oh ni akan menaik ni, tapi kalau korang tengok kat time frame 4 jam, dia belum buat confirmation lagi. Sebab apa dia belum buat confirmation lagi? Sebab kat sini paras harga dia masih bergerak lagi, ada dalam 1 jam 17 minit lagi. So sini kita tak boleh pastikan trend akan menurun ataupun menaik. Tapi kalau korang nak pastikan trend tu betul-betul dia menaik, korang cari time frame lain. Tadi 1 jam dah menaik, 1 jam dia dah menaik. Sebab dia menaik, dia dah buat support kat sini, itulah dia menaik. Kita tengok pula dekat time frame lain, kita cari punca sebab apa dia menaik. Tengok kat time frame 30 minit pula, kita cari punca sebab apa dia menaik. Ni support lah, dia kalau dah buat support dia akan menaik lah. Sini kita tengok kat time frame 30 minit pun dia menaik. So kita tak boleh follow the trend sangat, kita nak kena analisa dahulu sebelum nak open posisi. Tengok time frame 15 minit pun menaik. 5 minit, tengok nampak tak, dia kuat menaik dah sini. Tapi sini dekat paras harga resisten yang sebelum, kat sini korang boleh tengok kat sini, kita boleh analisa kat sini. Sini jap. Ni dia dah sentuh dah. So kalau dia dah sentuh guna shadow dekat time frame 5 minit, kalau dia sentuh guna shadow, ni candle. Kalau dia sentuh guna shadow, dia akan menurun. Melainkan kalau dia terbentuknya candlestick. Korang tengok ni garisan resisten kan, resisten sebelum. Tengok dia tembus guna shadow saja. Okey, saya tunggu masa ni 1 minit ni habis, saya akan open posisi sell. Tengok memang kita nak follow trend, tapi kita nak kena analisa dulu dari time frame 4 jam, 1 jam, 30 minit, 15 minit. Kita nak tengok arah pergerakan dia pergi ke mana. Macam ni dia dah tembus guna shadow, sini dia akan turun lah. Sebab macam saya cakap video sebelum ni, kalau dia tembus pakai shadow, macam dia nak naik tapi dia tak jadi naik, tapi dia close dekat bawah, dia tembus guna shadow saja. Ni dia akan menurun lah. Tengok saya open posisi sell, saya buat dalam 4 minit. Saya tunggu 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sell. Okey, korang perhatikan betul-betul sini, adakah dia akan menaik ataupun menurun. Video kali ni mungkin panjang sikit lah supaya korang faham. Korang tak boleh bergantung dekat time frame sangat. Jangan bila korang tengok dekat time frame 4 jam, trend kali ni dia menaik, kita open buy lah. Tak, korang nak kena check satu-satu time frame. Sebab length time frame tak sama arah pergerakan dia. Cuma paras harga dia sama, cuma bentuk candlestick dia tak sama. Sebab time frame dia kan berbeza, itulah bentuk dia pun berlainan. Sebab saya open sell, korang boleh tengoklah kat 15 minit tadi, dia tembus guna shadow saja. Nampak tak? Macam saya cakap video sebelum ni, kalau dia tembus pakai shadow saja, dia akan melanjutkan penurunan. Tengok, dia turun. Korang kena belajar teknik SNR ni slow-slow sebelum nak guna indikator. Sebab kalau korang pakai indikator banyak-banyak, buat pening kepala je. Sebab korang tak tahu mana satu korang nak follow. Sebab indikator sebenarnya dia ikut trend je, dia tunjuk market je.
Indikator bukannya dia tunjuk, oh kali ni dia menurun, korang open posisi sell, mana boleh macam tu. Korang kena analisa juga dengan candlestick ni, arah pergerakan dia dari time frame 4 jam, 1 jam, 30 minit. Tengok 10 minit. Mana saya marking tadi yang 5 minit tadi. Ni yang 5 minit tadi. Saya marking dekat resistance sebelum sini. Lepas tu macam yang saya cakap, kalau terbentuknya candlestick dekat resistance tu, dia akan melanjutkan naikkan. Ni dinamakan breakout sebab dia dah tembus. Tapi kalau dia tembus pakai shadow sahaja, body di bawah, ini akan berlakunya penurunan. Faham tak? Tapi kalau korang tengok dekat time frame lain, mesti korang tak faham kan, sebab oh kenapa sini dia macam menaik, sebab sini dia dah buat, sebab korang tengok sini dia menaik kan. Sebab bila korang tengok kat time frame 15 minit dia menurun. Itulah saya cakap, dari time frame 4 jam sebelum kita nak analisa, korang boleh tengok dekat harga semasa sekarang ni. Sini dia tak confirmkan lagi yang dia akan menaik, sebab paras harga dia tengah berjalan lagi. Tunggu paras harga yang 1 jam 11 minit ni habis, baru kita boleh tahu trend dia akan menaik ataupun menurun. Tapi ni tengah berjalan lagi masa dia. Kita tak boleh buat confirmation lah bahawa trend ni akan melanjutkan kenaikan meskipun dia dah buat support kat bawah. Tapi kalau dia buat support kat bawah pun, kalau harga semasa dia tengah berjalan, ini kita tak boleh confirmation lagi. So kita ikut je lah dekat time frame lain. Kita tengok apa yang punca yang membuatkan trend akan menurun lagi. Kita cek satu-satu time frame. Time frame 15 minit dah jumpa dah resistance pertama. Ni jap. Ni resistance pertama ni sudah ditembus oleh shadow. Profit sudah ditembus oleh shadow ni. Dia just sentuh guna shadow je, then dia turun. Lepas tu time frame 5 minit pula, sama juga. Dia tembus guna shadow saja, lepas tu dia turun balik. Begitu teknik SNR bos. Tak apa, kalau tak faham korang komen je, tak apa. Saya akan teruskan buat video ni pasal teknik SNR ni. Okey, sekian itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum.